Ingat Nabi Ayyub alaihissalam. Wa anta arhamur rahimin. Tuhan, kau, ibu ni paling penyayang. Tak dapat gaji, tak dapat puji, tak dapat simpati. Ini dah paling penyayang. Habis punya level kasih seorang ibu. Tapi, kau lebih penyayang di antara yang penyayang. Apa arti berpagi-pagi, ibu? Berpagi-pagi artinya, kita dah siap-siap bangun sebelum subuh. Sebelum subuh. Dapat salat sunat 2 rakaat. Masya Allah. Tak payah banyak-banyak dulu. Istiqamah dengan 2 rakaat. Dapat tahajud 2 rakaat. Alhamdulillah. Tak adalah banyak. Tak adalah pek 8 dah. Pek 2 rakaat jadilah. Tapi istiqamah. Lepas tu masuk subuh. Dan masuk subuh dia dapat pula salat sunat fajar. Salat sunat fajar. Masya Allah. Barang siapa yang dapat buat solat sunat fajar, maka dia dapat dunia dan segala isi-isi dia. Macam mana tu, cik? Dapat dunia dan segala isi dia. Allah, boleh ke Allah nak bagi macam tu? Dunia ni kan satu je. Dunia satu. Buatnya yang solat fajar pada hari itu, seluruh jemaah yang datang kat sini, lebih kurang berapa orang? Letaklah 200 orang. So Allah kena siapkan 200 biji dunia untuk dibagikan hadiah dengan segala isi-isi dia untuk orang yang solat sunat fajar. Tak mungkin kot. Dunia kan satu. Betul tak ibu? Betul tak kakak-kakak? InsyaAllah. Jawapan dia ialah, tak ada hal lah bagi Allah untuk bagi sekadar dunia dan sekadar isinya. Bermaksud, dunia dan dia ada satu dia. Dunia ada satu. Tak menjadi masalah pada Allah untuk bagi lebih dunia ni. Rupa dunia ni tak ada apa pun. Itu cerita InsyaAllah. Itulah dia ibu-ibu sekalian. Berpagi-pagi. Syukur Allah pilih saya hari ni. Saya bersyukur Allah pilih saya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Hari ni dah cakap terima kasih pada Allah. Terima kasih Allah. Hari ni dapat datang kuliah. Hari ni dapat kita duduk sama-sama dalam majlis ilmu. Kalau tak terbungkang, dia berlengkat katil. Pegang telefon. Lama lelap. Berbuk. Telefon jatuh atas muka. Dah binjol. Kan? Tapi Allah pilih kita. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Dan bersyukur pada orang-orang yang terpilih untuk dapat buat solat sunat fajar. Ibu-ibu sekalian. Bayangkan, solat sunat fajar yang ibu-ibu buat. Ini solat sunat, Allah boleh bagi dunia dan segala isinya. Itu sunat. Kalau fardu, mana lagi besar? Mana lagi besar? Fardu lagi besar. Kalaulah solat sunat Allah boleh bagi dunia dan segala isi-isi dia. Macam mana dengan fardu yang kita lakukan? Wah, seronoknya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bestnya lah. Berpagi-pagilah kita dengan solat sunat fajar. Berpagi-pagilah kita dengan menunaikan solat subuh dengan penuh rasa ta'zim pada Allah. Ya Allah, aku dapat subuh hari ni. Entah subuh inilah yang akan menjadi asbab aku masuk syurga. Amin, amin. Subuh ni kot aku masuk syurga insyaAllah. Maka aku kena buat yang terbaik. Subuh kena buat yang terbaik. Mana tahu, inilah subuh terakhirku. Tadi semain subuh, pergi kuliah, arwah baik orangnya, meninggal kita. Tak sempat zuhur. Maka subuh tadi adalah subuh terakhir. Maka sebab itu adab beramal dengan Allah. Kita perlu tanam satu rasa. Setiap ibadah kita. Inilah subuh terakhirku. Aku kena buat betul ni Tuhan. Aku nak sembahyang subuh ni. Mungkin ikut subuh terakhir aku. So aku nak perform solat yang terbaik. Salli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Adaan. Tunai. Berarti kita sedang berurusan dengan siapa?
Berurusan dengan siapa? Dengan Allah. Pagi-pagi sudah berurus niaga dengan Allah. Adaan, tunai. Kalau kita pergi beli belah. Saya beli tahu, saya jual. Saya beli tahu, saya jual. Ada hubungan muamalah. So kita cakap dengan Allah. Adaan. Secara tunai. Aku buat fardu ini ya Allah. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Subhanallah. Itu solat fardu. Rasalah setiap solat kita. Ibadah kita itu adalah ibadah yang terakhir. Ibu-ibu sedekah. Betul? Ada buat tabung subuh kat rumah. Ada yang pakai tin Milo. Kelutung tung 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 kutung tung. Ada yang pakai kotak. Betul? Dia masuk dia nak sedekah subuh. Walaupun dia masuk hari itu RM5. Belum serah pun lagi pada siapa nak diserahkan. Tapi kalau dia mati anak dia tahu ini adalah tabung sedekah mak aku. Masuk duit. RM10. Niat nak masuk 100. Tapi yang ada RM10 saja. Tak apa, niat 100. Maka niat 100 tu dah sampai. Oh, kalau macam tu bolehlah niat 1000? Boleh? Boleh. Ya Allah. Aku niat, ya Allah, hari ni aku subuh ni aku dapat masuk RM10, ya Allah. Tapi aku niat, ya Allah. Kalau aku banyak duit, ya Allah. 1000 lepas subuh aku akan masuk infak. Boleh? Boleh. Kena bayar? Tak. Dah lah tak bayar pahala kita dapat. Ui, sonang-sonang dapat pahala. Tak nak ceritanya murahnya Allah. Pemurahnya Allah. Macam mana kita nak cakap Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah pada kita? Tak apa. Kau niat je aku bagi. Kau niat, aku bagi. Kau nak bisnes dengan aku tak? Kau kenalah dam duit dulu. Barulah kita fikir share. Betul? Tak, aku niat je. Nanti lepas untung kau bagilah. Kau gila apa? Kau tak melabur, kau tak dam duit, kau nak share? Tak kot. Betul tak? Takkan. Tapi dengan Allah, you baru deal dengan niyah. Masya Allah. Memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu yang mulia. Bila sedekah masuk tabung subuh yang tak tahu lagi kat siapa nak bagi. Nanti anak kita urus. Mak ada tabung sedekah subuh ni, aku mak mati kau uluan lah. Hantar masjid ke, hantar sini ke. Yalah mak jangan cakap macam tu mak tak baik tahu sebab pasal mati. Dah memang mati. Yang ingat mati, tak ingat mati, yang sedekah mati, yang tak sedekah mati. Dapat pahala apa ingat mati? InsyaAllah. Sedekah? Ya Allah, mungkin ini sedekah terakhirku. Mungkin. Maka terimalah wahai Allah. Taqabbalallah. Maka habis je beramal, taqabbalallah. Habis saja beramal, taqabbalallah. Terimalah ya Allah. Mungkin ikutlah sedekah aku. Ibu puasa. Ya Allah, aku nak puasa sunat hari ni. Ya Allah, sampai ke tak tahulah sampai potong sekarang. Mungkin ini kot puasa terakhirku. Mungkin ini puasa terakhirku. Ya Allah, terimalah ya Allah. Segala kekurangan pada puasa aku ni aku tahu banyak kurang ya Allah. Poso-poso yang ngumpat-ngumpat ya. Ampunkanlah aku ya Allah. Marah-marah ya kayak laki tu. Ni puasa ni. Mulut level dia sama ya. Nyakitkan hati. Jadi kalau dia tak sakitkan hati suami dia, dia rasa macam hari tu tak bahagia. Ni contoh je ibu-ibu kan. Puasa-puasa juga. Tuhan, aku ni tahu banyak dosa, tahu. Ampunkanlah aku ya Allah.
Kau terimalah apa yang ada ni, yang kurang ni Tuhan. Mungkin ini puasa terakhirku. Ibu-ibu sekalian, baru sebulan. Baru sebulan mak saudara saya, ni sepupu saya. Selalu mak saudara saya ikut saya pergi mana-mana dengan mak saya. Meninggal lah mak teh saya. Tengah puasa sunat. Ini namanya bersahur di dunia, berbuka di syurga. So memang, kalau boleh beramallah dengan rasa bahawa itulah amalan terakhir kita. Ni puasa last kot dah ni. Tak tahulah dapat buka ke tak. Terimalah Tuhan. Terimalah wahai Allah. Taqabbalallah. Endingkan amalan anda dengan taqabbalallah. Bukan semua amalan kita Allah terus terima. Maka berharaplah agar ia diterima. Dengan segala kekurangan kita. Harap Allah terima. Boleh sebut taqabbalallah? Ayat ni memang agak susah sebab dia ada qaf. Ada qaf, ada kalimah lafzul jalalah. Balallah. Taqabbalallah. Kan? Masya Allah. Ibu-ibu yang mulia, rasa macam ni lah saya tak mulakan dengan Quran. Okey, saya nak baca satu ayat daripada surah An-Nisa ayat ke-69. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf mim waqaf gunnah, bagi sifat gunnahnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. Baris kasrah, leperkan bibir. وَالصِّدِّيقِينَ. Ni baris bawah muncung. وَالصِّدِّيقِينَ. Dhammah muncung, ateh muncung, baris bawah pun muncung. Yang muncung ni kau jual kan? وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وَالصَّالِحِينَ, huruf sod memang tebal, tapi tak perlu moncong bila baris atas. Jangan وَالصَّالِحِينَ. Muncung hanya untuk dhammah. Apa arti dhammah? Tadammus syafatain. Memuncungkan bibir untuk dhammah. Kalau fathah, janganlah muncung di baris atas. Wassalihin, sa. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Rafiqa. Huruf qaf tebal. Tebal. Biasa sebut macam mana? Muncung juga. Dia tebal. Baris fathah. Tak payah moncong. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ra. Huruf ra. Tebal. Betul dia huruf tafkhim. Tapi tak payahlah muncung baris atas. Habis baris depan muncung tak? Muncung ru. الَّذِينَ كَفَرُوا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. كَفَرُوا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Tapi tak payah ko. Okey, sentuh tajwid sikitlah. Okey, ibu-ibu okey? Asal tajwid jangan tu. Tajwid jangan tu. Subhanallah.
Ibu-ibu yang dikasihi Allah. Ayat dikasihi Allah. Ayat ni cerita pasal apa? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Dan Rasul. Tak sebut Rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ya Allah. Maka mereka ni nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat pada dia. An'amallahu alaihim, yang kita baca setiap hari dalam Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Ramai baca an'ama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Konon manja lah tu. An'ama. Nun bukan huruf qalqalah. Nun bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Ba, wal dal, wal jim, wa qaf, wa ta. Nak senang ingat? Badan jin kotor. Badan siapa kotor? Badan kita tak ada badan jin. Oh, badan jin kotor. Itu huruf-huruf yang berdetak. Bila dimatikan dia berdetak. Aba, ada, aja, aqa, alta. So, huruf nun, adakah huruf qalqalah? Ada badan nun kotor? Tak ada. So, siapa baca siratal ladzina an'am? Kan, an'ama. Ana mula kasih buang. Lagi satu, huruf lam pun selalu diqalqalahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau nak tidur sudais. Allah, ana munna. Tak boleh ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Leper, kasra. Iyyaka iyyaka. Huruf kaf. Hanya ada angin bila dia mati. Hidup jangan bagi angin. Faham tak? Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Berapa tahun di London? Iyyaka. Iyyaka. Kalau dia mati, baru ada angin. Lak. Sak. Bak. Ya? Ibu masak tak ini? Tak. Ibu tak masak. Tak masak. Tak masak. Okey. Maka dia hidup, dia tidak berangin. Hidup tidak berangin, matinya berangin. Kita hidup berangin, mati pun berangin. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan yang kau bagi nikmat pada dia. So, ayat ni cerita siapakah orang-orang yang Allah bagi nikmat yang kita nak follow ni? Kita nak jadi follower dia. Siapa? Okey. Minan nabiyyin. Mereka adalah para nabi. Para nabi. Nabi siapa? Ya, Nabi Ayub yang diuji dengan kesakitan. Ni cerita pasal wanita akhir zaman. Ustazah ni tak masuk tajuk Masuk. Masuk tajuk. Bersama-sama dengan para nabi. Minan nabiyyin. Nabi Ayub diuji dengan kesakitan. Sampai isteri kata, Abe kan nabi wak po. Abe tak doa ke Tuhan be. Apa kecik Kelantan pula? Acik orang Kelantan ke? Tak? Tak. Orang mana? Orang Selangor. Sampai isteri Nabi Ayub cakap, Abe wak po mu tak doa ke Tuhan be. Doa ke Tuhan lah be. Bukan nabi.
Sampai isteri dia kata, abang doalah bang. Abang sakit, kenapa tak minta? Setelah berapa lama? Ujian Nabi Ayub bukan kaleng-kaleng. Ada anaknya 14 mati. Anak kita sakit seorang pun kita dah tak tentu arah. Ya Allah, ambillah sakitnya datang pada aku, jangan pada anak aku. Kalau kita boleh minta dia tak sakit dan kita tu pun tak sakit, kenapa nak minta kita sakit? Tak, Ibu. Ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa anak aku, jangan ambil nyawa dia. Gantilah aku, ya Allah. Tak payahlah. Tak payah. Urusan mati, urusan Tuhan. Urusan kita adalah berdamai dengan takdir. Nabi Ayub AS ada anak 14 mati, Ibu. Hari tu masa banjir yang di Kelantan 3 anak perempuan mati. Kena renjatan elektrik, Masya Allah. Kita rasa dah ujian tu dah sangat dahsyat. Seorang pun tak mampu. Macam mana pakcik tu nak, dengan isteri dia nak hadap 3 orang. Kita rasa dah dahsyat dah ujian tu. Nabi Ayub lagi dahsyat. Ingat kita jadi uji. Para Nabi diuji lah. Ya. Dah lah nak hilang. Sakit pula. Sakit kulit. Macam-macam sakit. Habis tu, bila Nabi Ayub doa? Akhirnya Nabi Ayub doa. Ini cerita wanita akhir zaman, ya. Ramai wanita akhir zaman diuji dengan sakit. Dengan sakit kansernya, breast cancernya, ovarian cancernya, breast cancer. Tak termasuk lagi sakit-sakit autoimun, Ibu-ibu. Kalau Ibu mungkin pernah tahu, dengar perkataan autoimmune system kena kacau. Itu yang jadi diabetik. Itu yang jadi sakit SLE. Itu yang sakit rheumatoid arthritis. Itu yang sakit kulit tiba-tiba, kenapa kulit aku tak boleh kena cahaya matahari? Oh, rupanya itu autoimmune punya masalah. Autoimmune tu maksud dia apa? Imun kita patutnya keluar, serang kuman-kuman bila kuman luar datang. Betul kan? Tapi berlaku kecelaruan dalam badan kita. Sampai dia kata badan kita sendiri ni adalah orang asing. Dia tengok kulit, siapa kulit ni? Kau ni siapa Padahal ni kulit dia. Kita sama. Kita kan gu. Kalau Kelantan kata gu. Saing. Kau ni. Saing ni. Tapi dia lawan sebab dia dah tak kenal siapa kawan dia. Ni tak kenal kawan. Berlaku kecelaruan. Tu yang jadi sakit macam-macam. SLE. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini ujian-ujian wanita akhir zaman ni, Ibu sekalian. Tengok kuat ke tak kuat. Sabar ke tak sabar. Habis apa doa Nabi Ayub? Rabbi. Tuhan. Tapi dia panggil ni Rabbi. Tuhan aku. Anni. Sesungguhnya aku. Massaniyaddur. Aku telah ditimpa dengan dur. Ibu-ibu, dur ni adalah satu ujian yang agak lebih tinggi daripada, dia banyak ujian. Disebut ba'sa'i wad-dharra. Ba'sa tu termasuklah hujan timpa kita, itu dikira musibah. Hujan. Jatuhlah hujan ke atas kita. Asaba. Kita ditimpa hujan, maka itu musibah. Wal ba'sa. Ba'sa ni ujian juga. Tapi okey lagi. Sampai satu level darra. Maka Nabi Ayub sampai darra. Yang kita alami sekarang mungkin ba'sa. Yang kita rasa darra.
Yang kita rasa sekarang ni, poning yang sampai naik kepala darah tinggi ni, mungkin itu hanya ba'sa. Tapi kita fikir itu darra. Maka Nabi Ayub cakap, Tuhan, Rabbi anni massani dhur. Tuhan, aku ditimpa darurah. Dur itu darurah. Okey, kau dah ditimpa kesusahan, ujian, kesakitan. Lepas tu, apa doa Nabi Ayub? Kalau kita lah, Kak. Cakap ni 9 Kalau kita lah, kalau di ujian sakit, mesti kita minta doa sembuh. Kalau diuji susah, mesti hujung doa tu, angkat susahku ya Allah. Bagilah sonang sikit, biar pek lah rasa pakai handbag baru. Kan? Kalau diuji sakit, mesti doa kita sembuhkan aku. Kalau diuji susah, senangkan aku. Kalau diuji sempit, lapangkan aku ya Allah. Kalau diuji dengan rezeki tertutup, bukakan rezeki aku ya Allah. Nabi Ayub cakap, Anni masaniyad dhur. Tuhan, aku ditimpa ujian. Aku sakit. Apa doa Nabi Ayub? Sembuhkan ke? Tak. Aku diuji dengan kehilangan anak. Apa ujian dia lagi? Dia minta sabar ke? Tak juga. Habis apa ayat hujungnya? Wa anta arhamur rahimin. Itu ayat hujung dia. Tuhan, aku diuji dengan kesusahan, kesakitan. Maka ya Allah, Anta, Engkau Tuhan, Arhamur Rahimin. Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di antara yang paling penyayang. Bermaksud, Nabi Ayub mengiktiraf Allah. Kau takkan bagi aku saja-saja. Kau takkan uji aku saja-saja. Sebab kau penyayang. Ibu, kita sayang anak tak? Sayang. Yang sayang anak, saja-saja kena uji anak. Bagi dia ujian, pukul dia, sebab aku sayang kau lah. Aku nak uji kau. Kita nak buat macam tu? Tak kot. Suami marah anak pun, yang terasa mak. Yang kena marah anak. Yang menangis mak. Dia tak boleh tau. Biar Dan marah anak Dan, jangan orang lain marah anak Dan. Dan marah tak apa. Dan yang marah anak dia, abang apa tahu? Sungguh? Sebab itu Nabi Ayub cakap, kau penyayang. Kau penyayang di antara yang paling penyayang. Ayat ni bermaksud, siapa yang paling penyayang? Ibu dan anak. Ibu adalah yang paling penyayang. Ibu buat kerja tak pernah minta dipuji pun tak apalah. Ni anak Dan jagalah. Ibu jaga anak tak pernah minta digaji. Tak ada gaji. Tak apalah anak kita. Abang, bulan ni bayar gaji. Kenapa pula? Ikut umur anak. Saya beranakkan dia sekarang dia umur dah 12 tahun. So sebulan membagi saya 1,000 untuk seorang anak. Thank you. Tak pernah digaji. Tapi dia willing untuk jaga anak dia. Bukan sahaja jaga anak dia, package dengan doa. Tuhan, kau selamatkan anak aku ya Allah. Jaga iman dia ya Allah. Anak aku belajar tak nampak kat depan mata dia ni ya Allah. Kau jaga iman dia ya Allah. Ibu tidak digaji, tidak dipuji. Tapi menjaga anak sekali package dengan doa yang diiring. Boleh bayar? Boleh bayar? Tak boleh bayar, Kak. Dahsyat tak kasih ibu?
Kasih ibu, lembu yang tidak pernah sekolah, beranak-anak takut terpijak anak dia. Kasih ibu tak? Kasih ibu. Tak pernah sekolah pun lembu tu. Tapi kerana kasih seorang ibu. Tapi mungkin tidak berpakej dengan doa. Macam kita kan? Subhanallah. Kasih seorang ibu dah lah tak digaji. Tidak dipuji. Kalaulah suami tu setiap kali akak jaga anak. Ya Allah, bertuahnya abang dapat isteri macam awak. Engkaulah ibu kepada anak-anakku, Tuhan. Thank you Allah. Kau bagi isteri aku macam ni. Setiap hari cakap. Ya Allah, kombang. Kok dapat orang lain tak tahulah. Tapi dapat kek kau ni, ya Allah. Bertuah ya abang dapat kau. Wow. Tak payah gaji tak apa. Puji je. Betul tak ibu-ibu? Betul tak? Tapi dapat kau. Setiap hari dapat pujian. Akak masak setiap kali dia makan, dia puji. Setiap kali. Kalau macam tu, tak payah gaji pun tak apa. Mak kau kalau masak tu, abah tak nak makan kat luar tu. Bukan kedokut dah nak belanja kat kedai tom yum tu. Tapi mak kau masak ni, jojak. Jojak tu tinggal kenalah selera dia. Mak kau ni masak jojak. Alah, padahal dia goreng telur, tumbuk bak lado, bawang kemili, lado api. Ui, berasap sedap Menambah-nambah nasi panih. Ui, mak kau masak. Cukup dah. Terima kasih sayang kerana menjadi isteri abang. Wow. Masalahnya tak dapat. Permintaan baru dapat abang. Pujilah. Okey. Abang lupa, sorry. Permintaan puji tu. Akak pun cakap lah, akak nak apa? Akak nak kena puji. Cakap. Abang, dah 40 tahun kita kahwin. Tapi abang tak pernah puji saya. Oh, nak puji kau. Lain kali cakap. Patutnya tak payah cakap tu abang. Dr. Fadilah Kamsah cakap, pujilah isterimu setiap hari. Abang tak tengok ke? Tak. Abang tengok bola yo. Oh, rupanya isterinya mahukan pujian. Ya, puji. Ya, awak pakai tudung ni ini lain pula nampak Tak, selalu kan pakai hitam. Ini pakai pink. Cantik. Stunning. Contoh. Lain awak hari ni Tak, abang rasa macam tak lah. Contoh. Dipuji. Oh, tak payah gaji tak apa, Kak. Tak payah gaji tak apa. Gaji tak dapat. Tapi tetap menjalankan urusannya sebagai seorang ibu. Puji berminta. Tapi tetap menjalankan urusannya sebagai seorang ibu. Malah bukan itu saja ibu-ibu sekalian. Tidak dipuji, tidak digaji dan tidak diberi simpati. Yang itu paling sedih. Daripada pagi masak. Basuh kain. Hujan. Kono pergi dobi kau dengan kain. Balik masak balik. Masak lagi. Dan lagi. Dan lagi. Mak mentua datang sekali dengan adik ipar 8 keto. Masak lagi. Oh. Ya Rab, ya Rab. Terjungkang menyolang malam. Suami datang. Topi dah sikit nak tidur . Apa bang? Topi sikit. Kau ingat katil ni kau seorang punya? Sorry abang, kita penat. Alah. Itu je pun. Apa you rasa, Kak? Kau dah lah tak puji aku. Sedara mara kau datang 8 ketok. Yang masak dan yang golak kau. Kau tak puji tak apa. Yang sedap buat masak tadi yang mak suka banget. Yang kan? Sedara abang semua suka. Dia kata, Milah aku masak. Tu konang-konang deh kau. Tu yang datang sini makan tu.
Banggo abang yang, ya Allah yang terima kasihlah jadi isteri abang. Ayat ni mahal Kak, mahal. Jangan dia like menangis, dia tak nak rasa macam tu dah. Ibu, you tak puji and you tak bagi gaji. Bagi gaji tu maksudnya, yang ni ambil lah 100-200 ni simpan tau. Apa ni bang? Tak, ni bukanlah upah, tapi abang hargai apa yang buat-buat hari ni sayang. Ay, abang hargai sangat. Tak tahu nak cakap terima kasih jadi isteri abang. Wow. 200 bang. Abang selalulah sedang abang datang selalu tau. Kalau 5 kali dapat 1,000. Akak rasa best tak? Oh best oh. Dihargai, bukan duit segala-galanya. Appreciate. Masya Allah. Abang kau dah lah tak bagi gaji dan puji pun tak. Simpati pun tercabut bang. Simpati pun tak dapat. Tapi seorang ibu, tak ada hal lah. Tak ada hal. Terjungkang tidur, mengangur, lupa buka gigi palsu lah. Terlupa buka gigi palsu. Sebaik pakai Polident, kau tak pakai, tak tertolan. Menokek. Ya. Simpati pun tak dapat Kak. Tapi bagi seorang ibu, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi aku. Terjungkang tidur, ponek saudara mara datang, layan anak-anak. Anak pula nak masuk asrama, nak bawa pula sambal goreng. Masak pula sambal anak. Penatnya berbaloi kerana dia seorang ibu. Tak apalah tak dapat gaji pun. Tak apalah tak dapat hadiah pun. Tak apalah tak dapat puji pun. Tak apalah tak dapat simpati pun. Allah kan ada. Itu endingnya. Allah kan ada. Lepas tu update kat TikTok. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Acik-acik kan ada TikTok sekarang ni. La hawla wa la quwata illa billah. Itu kasih seorang ibu. Paling penyayang di antara yang tersayang. Di antara yang penyayang. Ibu paling penyayang. Tak payah jawapan macam tu dah. Adik-beradik pun tak payah macam tu dah. Adik-beradik kan kadang susah. Sonang datang susah lagi. Nak minta tolong. Dia lagi. Apa lagi nak biawak ni. Nak apa lagi ni. Biawak panggil lah. Kadang dah marah pun. Mengkarung ni pula. Apa nak lagi ni. Minjam lagi lah tu. Mengkarung pula panggil lah. Ibu-ibu yang dikasih Allah. Tak dapat lawan lah kasih ibu. Ayat Nabi Ayyub alaihissalam. Wa anta arhamur rahimin. Tuhan, kau, ibu ni paling penyayang. Tak dapat gaji, tak dapat puji, tak dapat simpati. Ini dah paling penyayang. Habis punya level kasih seorang ibu. Tapi, kau lebih penyayang di antara yang penyayang. Ayat tu bukan macam tu saja. Nabi Ayub cakap, maksudnya Tuhan aku diuji. Tapi aku diberi ujian oleh engkau. Dan engkau siapa? Man anta ya Rab. Engkau siapa ya Allah? Anta arhamur rahimin. Engkau yang paling penyayang di antara yang penyayang. So aku tak bolehlah nak dakwa-dakwi kenapa kau uji aku. So aku tak bolehlah nak terus menghitung musibah. Lepas satu. Apa lagi lepas ni datang ujian dan tak tahulah. Tahulah. Kita mula menghitung musibah. Ini wanita akhir zaman. Suka hitung musibah. Dan tahun 2022 ni penuh dengan liku-liku kehidupan. Dengan anak sakit dengan laki sakit dengan laki tak ingat ada orang diuji dengan menjaga suami yang sakit. Dah lah tak ingat, dogi pula. Dah lah sakit, degil pula. Tuhan bagilah aku kesabaran ya Allah. Hitung musibah. Sebut satu-satu. Inilah wanita akhir zaman. So kita wanita akhir zaman tak nak yang pilih yang hitung musibah.
Macam Nabi Ayub. Dia tak hitung musibah dia. Dia cuma sebut, Anni masaniyad dur. Dia tak cakap lepas satu anak meninggal, lepas dua anak kedua meninggal, lepas tu anak ketiga, lepas tu anak keempat, lepas tu anak keenam lagi tu. Sampai anak keempat boleh Tuhan. Lepas tu dia ada sakit pula Tuhan. Nabi Ayub tidak menghitung musibahnya. Macam kita. Tak payah cakap akak. Yang bercakap ni sama ya. Kita manusia. So, nak duduk bersama para Nabi, ma'an nabiyyin, an'amal ladhi, hidup bersama orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Bersama orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, siapa? Minan nabiyyin, di kalangan para Nabi. Nabi Ayub dia uji sakit. Dia kata, Tuhan, aku tahu engkau penyabar. Engkau penyayang di antara yang paling penyayang. Aku berdamai dengan takdir. Bukan berertinya akak menyorah tak pergi hospital. Sampai busuk kawan tu, jangan. Buat rawatan. Itu usaha kita. An-Nabiyyin. Para Nabi berkumpul tak ibu-ibu? Berkumpul di mana? Di Al-Aqsa. Semua Nabi berkumpul di Al-Aqsa ketika di Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Oh, yang ni saya nak promote sikit ibu-ibu Saya akan pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa pada 27 Februari hingga 8 Mac. Trip ini di bawah bimbingan insya-Allah saya dan Ustazah Asma Harun. Dan siapa nak pergi, jom lah. Hanya 38 seat saja. Kita baru je buka package ni. Nanti kita edarkan 10 hari 8 malam dan kita akan singgah Jordan, singgah di Petra, singgah di Wadi Rum, dan yang paling penting di Al-Aqsa. Nak ziarah siapa? Ziarah Masjidil Aqsa? Lagi? Nabi? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Dawud alaihissalam, ada Nabi Yunus, ada Nabi Musa, ada Nabi Shu'aib di Jordan. Banyak lagi para Nabi. Masya Allah. Nak bagi salam dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Ibrahim. Yang kita sebut di dalam tahiyat setiap hari. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nak jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kuburnya? Makamnya? Di Hebron, di Palestin. Ustazah Asma tak nak pergi tu, dia rasa teruja sangat. Alhamdulillah saya dah pergi. Syukur. Tak adalah banyak kali, baru 14 kali. Alhamdulillah. Nak bagi tahu ibu-ibu, bukan nak belagak sebut ni. Tapi nak beritahu selamat je. Okey. Nanti kita akan edarkan brosur. Jomlah, 27 hari bulan. InsyaAllah. 38 seat sahaja. Jom bersama-sama menjadi rombongan trip yang pertama, double A to A. Double A to A maksud dia double A. Asma and Asni to Aqsa. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada siapa nak pergi angkat tangan? Jadi ke tak jadi nombor 40? Siapa nak pergi angkat tangan? Sikit je angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan. Ya Allah, sampaikan mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sampaikan mereka. Ya Allah. Doa hanya sekali. Okey, siapa nak pergi angkat tangan? Jadi ke tak jadi nombor 40? Angkat je tangan tu. Ya Allah, bagi angkat tangan. Ya Allah, sampai ke Madinah, ke Makkah, ke Masjidil Aqsa. Ya Allah. Amin ya Rab. Dah. Kau nak bayar kau angkat tangan? Ayo, betul. Nak niat pun kau nak ajar akak ni lah. Ya? Apa dia? Tajaan? Bayar kak. Tak ada ringgit siapa nak tajuk kak. RM 16,990. Ya? Sekarang ni mahal sikit ibu sekalian. InsyaAllah. Mungkin special trip ni kami bergabung lah. Specialnya yang ada pada trip ni, saya dan Ustazah Asma bergabung. Kita sama-sama buat kuliah di dalam Masjidil Aqsa. Kita akan buat kelas Fatihah dalam Masjidil Aqsa. InsyaAllah saya nak aturkan ibu-ibu.
untuk masuk satu dewan kuliah yang dikendalikan oleh Imam Satu Al-Aqsa, nama dia Imam Abu Yusuf Sunaina, yang mana di dalam dewan kuliah ini, dalam dewan kuliah, ada makam Nabi Sulaiman. Itu saya nak aturkan agar ibu-ibu dapat sanad Fatihah daripada Imam. Duduk dalam sanad ambil Fatihah, sanad Fatihah, sebelah Nabi Sulaiman. Dalam bilik yang sama. InsyaAllah. Azim. InsyaAllah. Okey. Di mana kita tadi? Bersama para Nabi. Saya sentuh cerita Al-Aqsa ni sebab sebut Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi akan singgah Al-Aqsa. Akan pergi Al-Aqsa. Termasuk para alim ulama' dan juga para sahabat. Mesti nak pergi Al-Aqsa. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nampak saja Aqsa, dia akan bertakbir. Tapi takbir dia bukan macam takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan. Takbir bila masuk Al-Aqsa adalah seperti takbir hari raya. Ini yang Sayyidina Umar buat. Ibu-ibu, kita sampai di satu bukit kan, kita naik bas ni, nampak Aqsa dari jauh. Start takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir hari raya adalah kemenangan. So, siapa dapat pergi Al-Aqsa, satu kemenangan dalam hidup. Kerana di situ adalah tapaknya Mi'raj ataupun pintu langit. Siapa ada doa-doa? Jom doa kat sana. Bukan kat sini tak ada doa. Kat sana Masya Allah. InsyaAllah. Niat ibu-ibu sekalian. Siapa ada rezeki lebih, duit boleh cari kak. Siapa ada rezeki lebih, jom join kami. Jadilah orang yang pertama, menjadi grup yang pertama dalam trip ini. InsyaAllah. Trip 001. Akan ada 002 insyaAllah. Hati saya tertumpah di Al-Aqsa. Bila saya melihat ibu-ibu kat sana. Duduk borak-borak ni ibu. Ni cerita wanita akhir zaman. Bukan keluar tajuk. Kat sini kembar. Kat situ kembar. Depan kembar. Ini kembar. Ada tau'am. Ada tau'am itu twin. Tau'am. Ada tau'am. Ni sepupu dia. Ni adik dia. Ni mak saudara. Banyak kembar. Rupanya barokahnya bumi itu bukan saja tanah subur. Orang pun subur. InsyaAllah. Duduk borak-borak ibu-ibu. Ada seorang aunty itulah. Dia cakap, saya ada 3 anak lelaki. 2 dah syahid. InsyaAllah, lagi seorang ni pun aku doakan. InsyaAllah syahid. Saya kata, ya Rab, tak sampai aku tahap macam ni. Lagi seorang, anak kecil-kecil. Comel-comel pula anak dia tu. Comel, ya Allah, comel. Comel sangat. Ibu kau tengok orang-orang Arab Palestin, yalah, mereka tu keturunan Yusuf alaihissalam. Comel lah. Comel lah. Saya kata, bagilah saya seorang ni, boleh saya bawa balik. Nak buat bakar. Ibu faham tak? Sajalah buat jadi menantu ke. Buat bakar. Kalau ayam tu kan, pinjam ayam kau jap nak buat bakar. Okey. Saya cakap, ni gurau je. Kau bagilah anak kau ni seorang kat aku nak bawa balik. La. Joling La. Dah lah lawa, menyoling pula. Lagi lawa. Dia cakap, anak-anak aku lahir di sini untuk syahid di sini. Itu wanita-wanita di Palestin. Kita, ya Allah, nak exam, ya Allah, cemerlangkan dia. Tak salah. Doalah.
Tapi kita punya doa takat tu je. Jadikanlah anak aku orang yang berjaya, ya Allah. Up sikit doa. Dan jadikanlah anak aku orang yang beriman, dah kerja besar. Jangan ambil rasuah, ya Allah. Jaga iman anak aku, ya Allah. Biar dia senang, ya Allah. Tapi dengan rezeki yang halal, ya Allah. Alhamdulillah. Doa kita dah upgrade. Kalau tak dulu, ya Allah, anak dia tu tak tahulah SPM pun, tak tahulah web karangan, tak pandai. Dia ikut omak dulu, omak buat pecah kaca, pecah gelas, dah baca harap balas. Buat karangan ni tak pandai, ya Allah. Bagilah ilham pada anak aku buat karangan sebab dia BM memang lemah, ya Allah. Menangis anak BM lemah. Okey, itu dulu. Sekarang dah upgrade dah doa. Tuhan, anak aku ni perempuan, ya Allah, jaga iman dia, jaga maruah dia, ya Allah. Dah start dah doa, berikan dia jodoh yang baik, ya Allah. Janganlah dia merapu-rapu, Tuhan. Kan kau keluar dating ngabur dia orang. Ibu, ni akhir zaman. Kita ingat anak kita selamat duduk dalam bilik. Berkurung rupa lain kau cuek. Akhir zaman. Tengok ibu video call dengan orang sanun, orang luar negara. Dunia tanpa sempadan, ibu. La hawla wa la quwwata illa billah. Angkat tangan, ya Allah. Anak perempuan aku ni selamatkan dia, ya Allah. Beri jodoh yang baik, ya Allah. Nak akak dah sekolah universiti tu. Nampak dah lain macam tu. Kata maknya bersyukurlah dengan orang ni. Kau selalu keluar? Selalu keluar tak? Selalu, ya mak. Risaulah anda. Kau bawa jumpa budak jantan tu kat rumah. Mana dah? Kau tak nak anak saya ni. Mana mak kau? Jumpa. Kak, anak kita ni dah suka sama suka. Tapi dia kan belajar. I nak dia kerja. Nanti dia dah kerja, dia bagi duit kat I. Ini contoh. Makan hasilnya dulu, baru suruh dia kahwin. Ni orang zaman dululah, kan? Tapi zaman sekarang, wanita akhir zaman nak jaga anak, nak jaga iman. Anak-anak kita dah suka, kita kahwinkanlah. Tapi dia kan belajar. Kita tolonglah sama-sama. Buat apa simpan duit tabung haji sampai 80,000, tapi anak kita berosok. Kita sewakanlah rumah, bagilah deposit, tak ada halang. Duit dia cari, buat apa simpan duit, tapi kalau anak kita berosok kan, gitu kan. Nikahan. Kelas. Hati akak pun dah sonang. Tak pun kompom dapat cucu. Mak, kita ngandung. Ya Allah, dapat cucu dah, Den. Alhamdulillah. Ya Allah, tak sangka mak dapat cucu. Mak pocu-pocu dapat cucu. Mak nari-nari Zumba, dah ada cucu. Okey apa? Kan? Betul tak? Okey. Buatnya universiti telefon. Anak kena buang universiti. Kenapa? Mengandung. Apa akak rasa? Apa akak rasa? Takut tak? Ya Allah, ya Allah. Saya hari tu, ibu. Kami ada grup. Ada seorang budak. Kontak dekat seorang sahabat saya nak bersalin. Duduk satu rumah dengan mak ayah. Mak tak tahu dia mengandung. Dah pocah ketuban. Duduk kat Pahang. Hello kawan-kawan, ada sesiapa kawan kat Pahang tak? Ada seorang nak bersalin, mak bapak tak tahu macam mana ni. So kita uruskanlah. Uruskan, mula dah call ambulans. Saya buat video call dengan dia. Assalamualaikum dek, apa khabar? Aduh, macam kenal je kakak ni. Sebaik kau panggil aku kakak. Saya teman dia. Adik, ambulans nak sampai. Sebab dia dah bagi detail alamat semua kan. Ambulans nak sampai. Nanti mak tahu. Dah pula dah habis no. Dah cancel ambulans. Ni baru minggu lepas. Cancel ambulans. Minta pula kawan ambil dia senyap-senyap. Sebab tak nak kecoh malam tu. So budak tu keluar. Okay. Dah sampai dah kereta tu. Adik keluar. Keluarlah. Tak bawa apa pun. Tak bawa apa. Bawa nyawa ya. Salin ibu. Tapi nak tak nak kena beritahu lah juga kat mak dia. Kena beritahu juga. Mak dia cakap, 9 bulan kami boleh tak tahu anak mengandung. Takut tak? Takut kan? Takut ibu sekalian. Akhir zaman.
Sebab itu kalau anak nampak dah umur 18-19 kata dah ada pak kahwin je lah. Kahwinkan je lah. Mungkin ada pro and con dia. Ada pro and con dia, ibu sekalian. Di antara yang tak best ni ialah, itulah kahwinan muda lagi. Dah bercerai budak tu dah. Kan? Di antaranya. Paling tidak ibu sekalian, dia bercerai. Tapi anaknya anak halal. Paling tak. Ya Allah, muda lagi. Itulah mak itu lah. Tak sabar nak kahwin anak itu. Ini contoh. Dah cerai dia dah. Paling tidak anaknya daripada zuriat yang saleh. Tak apalah kak, jodoh kau sampai situ kak, kak sabar tau kak. Tak apa, adalah nanti Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik, insyaAllah. Terus angkat tangan, doa ibu kan berpekej. Ya Allah, jaga anak aku ni ya Allah. Aku dah kahwinkan dia ya Allah dengan niat untuk selamatkan dia. Tapi inilah ujian dia ya Allah. Kami berdamai dengan takdirmu ya Allah. Maka siapkan takdir yang baik lagi untuk dia ya Allah. Jaga anak aku ya Allah. Khalas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Itu Nabi Ibrahim punya doa. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan juga penolong. Cukuplah Allah sebagai penolong kita nak. Sabarlah nak. Cukuplah Allah nak. Cukuplah Allah. Alhamdulillah. Kata nak hidup dengan Nabi. Subhanallah. Baik, ibu yang dikasihi Allah. Kita dah sebut tadi, kita nak sedekah, kena rasa yang inilah sedekah yang terakhir. Kita nak salat, kita kena rasa inilah salat terakhirku. Begitu juga setiap kali ibu melayan suami. Sampai tang ni ya. Tang tu dan kalah. Tang tu dan kalah. Tang di masjid, baik grup tadarus, itu dan okey. Macam ibu sekalian. Sedangkan itulah penentu neraka dan syurga. Mak kau mana? Dia pergi tadarus, tak ada dia cakap ngapak dah. Haram. Perginya mulia, tapi caranya hina. Tak ada dia beritahu apa dah. Sonyap yang mak kau pergi semajid. Semajid. Pagi-pagi pergi semajid. Petang-petang makan semekut. So ibu, suamimu adalah perkara utama yang penentu syurga dan nerakamu. Nah, ni bagi yang ada suami lah. Angkat tangan yang ada suami. Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang tak ada tak apa. Cool aja. Baca Quran sampai subuh. InsyaAllah. Dan doa. 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 Wakhluf li khairan minha. Gantikanlah yang lebih baik. Tak ada Ustazah. Tak ada ganti-ganti atuk kau tulah hero wacik. Tak apalah. Atuk tu lah hero wacik. Walaupun gigi dia tinggal satu ya. Itulah harapan bangsa. Gigi dia tu baik gigit-gigit daging. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap kali ibu melayan suami, walaupun menghidang secawan air, maka rasakanlah itu ibadah. Ya Allah, mungkin ini adalah khidmat terakhirku. Mungkin tak kita mati, dia mati. Oh, mak baru bagi apa kat kopi. Tinggal dia dah. Nasib baik mak buat. Dia minta kopi selalu mak malas. Buatlah sendiri air kopi ada. Panih ada, sojuk ada. Tak ada buat sendiri kau. Abang Rasulullah jahit baju sendiri tau. Dah diceramah lelaki
Suami, cukup yang cukup. Tak apa, buat sendiri, tak apa. Buat sendiri kopi laki tu. Meninggal dah. Tak menyesal lah kak? Menyesal tak? Bangunlah bang, nak buatkan kopi ya. Bangunlah bang, tak ada bangun lagi dah. Masalahnya ialah, bila ibu-ibu tak dapat rasa yang membahagiakan suami itu adalah ibadah, itu masalah. Termasuk memberi sekentum senyum pada suamimu, dan ibu-ibu tak rasa itu ibadah, itu masalah. Abang. Wish, biar motor Zaza. Ibadah. So ibadah. Habis tu, selalu macam mana? Bang, makan dah siap, makanlah. Semua dah atas meja. Takkan semua nak beridang, semua nak bertungguan. Kan je lah. Joling pula tu. Cuba ibu duduk teman. Yang makan sekali yang. Tak, dah makan tadi kat surau ni. Dah konyang, menteneng perut ni dah. Abang makanlah. Tak, abang seorang, makan je lah. Okey. Kenapa tidak ibu kata, okay, duduk teman makan. Abang nak nasi, dan tambah. Alah, comel-comel lah abang. Makan pun comel. Ibu. Sambil ibu dah makan, ibu layan. Nama dia layan. Faham tak? Macam mana para mugari itu layan penumpang dalam kapal terbang. Hot drink, cold drink, hot drink, cold drink. Air panis, air soju, hot drink, hot. Tugas dia melayan penumpang di dalam kapal terbang. Dengan pakaian yang sangat cantik. Dengan rias wajah yang sangat indah. Dengan siput yang tinggi. Dan kemas. Tugas dia memang melayan penumpang. Dan tugas you melayan suami. Cuba cik-cik layan atuk tu makan. Yelah, aku malu orang tengok. Makan dalam bilik lah. Pakai skirt. Pakai skirt. Suami kabun. Apa pakai baju tak gosok yang teh? Sampai hati tahulah dah kodut. Dia kata tak gosok baju. Ibu faham? Tugas stewardess adalah melayan penumpang. Nak makan. Nak biryani ke, nak nasi lemak. Dekat emas kan? Yang Asia, kalau nak makan, kena bayar. Ibu nampak tak tugas ibu sebenarnya? Ya, mungkin tidak diwajibkan. Tapi perlu diusahakan. Lah, ingat baca Quran, yo ibadah. Akak senyum je dekat suami. Abang, pish. Orang tadi gaduhan, pish. Menggembirakan hati suami. Ibadah itu Ibadah. Senyum malaikat tulis. Akak ni baru tahu senyum tu ibadah lagi. Banyak yang tulis pahala gini Selama ni tak tahu. Tahu tapi tak buat. Rasa macam buang tebiat orang mana. Itu baru senyum ibu. Belum lagi pergi kepada layanan yang menjadi wajib. Layanan yang duduk di tempat ranking yang pertama apa dia? Okey, hidang air, hidang minum, hidang ni. Tapi ada layanan yang nombor 1 yang duduk di tempat yang paling tinggi. Yang mana? Wan, yang mana Wan? Wan tak ada lagi dah tua. Wan cakap atuk? Atuk? Wan pun jodi ambil cucu duduk dalam bilik dia, duduk tengah-tengah tu cucu 3 letak cucu susun. Haram.
Dan bermulalah episod-episod untuk melakukan ibadah dengan lebih fokus. Bermulalah episod untuk mengasingkan tempat tidur dengan niat untuk fokus kepada ibadah. Abeh, kita nak mati dah, beg eh. Kubur kata magi, rumah kata pia. Rumah kata giamu. Kita asing tempat tidur biar eh. Nak baca Quran banyak-banyak ni. Alah, suami dia cakap. Dah lah bang. Saya nak fokus kepada ibadah. Banyak dosa-dosa kita yang tidak belum diminta ampun. Jangan nangis. Okey. Ikutlah atuk tu. Tidurlah atuk bilik sebelah. Leleh hali atuk. Ibu rasa sedang mencipta jalan ke syurga. Tapi you sedang mencipta jalan ke neraka. Dia berjaya mengkhatamkan Quran 1 bulan sekali dengan fokusnya dengan mengasingkan tempat tidur. Tapi rupanya dia sedang mencipta neraka untuknya. Bukan neraka tu tak cipta lagi. Ayat saya ni kias. Kita rasa kita nak jalan ke syurga, tapi kita salah track. Salah track, ibu-ibu sekalian. Dah habis masa dah ke? Dah. Habis masa dah? Salah track, ibu-ibu. Salah track. Maka sebab itu, di dalam satu hadis bagi tahu. Ini nak cerita je, ibu-ibu eh? Tambah sikit. Dalam satu hadis bagi tahu, barang siapa pada hari Jumaat, suami hari Jumaat. Kan lelaki akan solat Jumaat eh. Maksudnya siangnya itu, mereka memberi hak pada suaminya dan suaminya memberi hak kepada dia. Maka mereka mendapat pahala ibadah solat setahun, puasa setahun. Kak, sonang kau jual kak. Ibu. Ni hadis. Ni bukan cerita lucah. Ni hadis. Apa Ustazah ni cerita pasal benda ni? Ibu, ini syurga dan nerakamu. Okey, ada seorang hubabah daripada Yaman. Dia cerita dengan saya. Dengan kami lah, masa kita dengar kuliah dia. Kita ingat lah cerita orang-orang daripada Yaman ni. Bittaqwa, ittaqullah. Rupanya dia nak cerita pada setiap hari Jumaat. Sebelum suami dia bersiap-siap untuk pergi ke solat Jumaat. Orang lelaki kan ada mandi sunat. Kita pun ada mandi sunat Jumaat, betul? Dia kata, saya tarik suami saya. Ini live FB ke? Ayo. Viral aku sekarang ni. Tapi benda ni benda hak. Dia tanya, abang mau mandi sunat ya? Nah, dia orang Indonesia, dah asal Yaman. Yalah, nak hari Jumaat, nak solat Jumaat. Mau tidak aku wajibkan mandi itu? Dapat tak ni? Faham tak? Tak payahlah cerita lebih, yang ni kan copek faham. Ibu faham eh? Inilah pahala yang dikatakan siapa yang menggembirakan suaminya mendapat pahala sunat. Puasa sunat setahun, pahala solat setahun. Wow! Sonang kau jual kak. Puihlah puasa Rejab, puasa Syakban, sampai masuk what? Tak apa, teruskan. Kalau suami you izin, silakan. Ni. Pahala yang mudah yang diabaikan. Kali ini tak sempat lah eh. Hah? Ui, ada kata-kata sempat Ustazah. Ada kata-kata, ada gurau-gurau. Okey, ibu, saya nak buka minda ibu sekalian. Seorang suami bukan hanya inginkan isteri yang alim. Tolong dengar. Suami ibu bukan hanya inginkan seorang isteri yang alim, yang tudungnya labuh sampai ke lutut. Yes. Kalau itu yang kita buat untuk menjaga diri, ya Masya Allah. Abang, saya hanya untuk abang. Sebab itu saya pakai tutup sana, tutup sini abang. I'm only for you. Seksi dia kata kan. Ibu-ibu, itu bagus. Tapi kena ingat, suami ibu-ibu bukan hanya inginkan seorang wanita yang alim. Dia mahukan seorang wanita yang menggoda. Pergi kuliah, pakai handsock. Balik rumah pun pakai handsock.
Masak. Dalam bilik pakai handsak. Apa cerita Bila time baca Quran kan ialah telakung juga saya pakai stukin. Ya Allah, ini ibadah kepadamu ya Allah. Dengan stukin kan? Kadang-kadang tidur, furdah pun tak buka. Mas pun tak buka. Kakak kat mana sekarang? Anda adalah di dalam bilikmu yang menjadi syurgamu. So bukan sekarang ni awak bukan nak jadi ustazah lagi dah. Engkau adalah seorang wanita yang perlu menjadi wanita yang menggoda. Menggedi. Ibu mesti terpaksa cakap lah benda ni benda hak. Dan inilah wanita akhir zaman yang ramai rasa nak jadi baik, terlupa bahawa ini adalah satu perkara yang harus difikirkan. Okay, startlah cari baju yang cantik-cantik, yang merah-merah, yang kuning-kuning. Yang baju kelawar adalah kuyak sampai lutut. Kecuali kalau suami ibu suka lah baju kelawar yang kuyak sampai lutut. Yang baju kelawar tu jangan buang tau, abang suka. Okay. It's okay. Seksi tu datang di pelbagai cara. Ibu jangan salah faham Perbincangan kita hari ini adalah wanita akhir zaman yang ingin ke syurga. Dan ramai juga wanita akhir zaman yang nak jadi baik dan sentiasa rasa nak mengupdate dia punya ibadah. Bagus. Tapi jangan lupa ibadah anda pada suamimu. Jangan asyik meminta hak tapi tidak mahu memberi haknya. Abang, kawan kita tu birthday dia dapat kereta, dapat reben kat kereta dia. Lah nak kereta kau. Kita minta hak. Tak kereta pun tak apalah, abang, bunga pun jadilah. Okey, nak bunga Okey, abang belikan bunga. Kita minta hak. Apa lagi hak akak yang akak nak? Minta. Asyik meminta hak sehingga lupa memberi haknya. InsyaAllah ibu, saya harap ibu dapat apa yang saya nak sampaikan. Daripada awal tadi, ibadah sedekah inilah ibadah terakhirku. Solat inilah rasa solat terakhirku. Begitu juga dengan ibadahmu pada suami. Abang kanet tu. Kenapa? Rindu lah kat abang. Hah? Ibu mesej, ayat dia, selalu tu mungkin suami yang perlukan ibu. Tapi cuba you tunjuk, mesej bahawa ibu yang perlukan dia. Masya Allah. Itu satu ibadah yang sangat besar. Nampak macam kelakar gede je. Yes. Wanita, seorang isteri perlu jadi gede. Baru level solehah you sampai. Ingat you solehah ke? Baca Quran banyak tapi suami sakit hati. Solehah. Ingat you solehah ke? Solat tahajud sampai 8 rakaat tapi suami murka, sakit hati. Kau dakut nak mampu. Kau dakut. Sampai keluar ayat, kau dakut. Dia nak kahwin lain, marah. Dia kau dakut. Ibu nampak. Maka jadilah seorang isteri yang sampai suami cakap, yelah, bezalah isteri aku sekarang ni. Tak tahulah kenapa Tak, dulu lain tu. Dulu skema nak mampus. Skema. Dia lah ustazah. Dia lah ini. Sikit-sikit abang salah. Dia botol. Tapi sekarang ni dia beralah. Cakap lembut dengan saya. Bila cakap tu kabel-kabel mata. Tak lain lah. Tak tahulah rasa. Aku memang dah siap dah. Nak pergi Thailand. Contoh. Aku memang nak pergi Thailand. Tapi tahu lah bini aku tu lain lah sekarang. Tahu. Rambut dia dulu ialah senia putih, senia tompok putih. Dia buat blond rambut dia. Smart smart Ingatkan Marilyn Monroe. Rupanya Jenab Monroe. InsyaAllah. Okey kan? Nampak sangat teruja di hadapan ni. Okey, ibu saya harap dapat apa yang saya nak sampaikan. Masih tajuk kita tidak lari. Dan saya rasa tajuk ini sangat penting. InsyaAllah. Okey, nanti kita edarkan Al-Aqsa. Jom sama-sama pergi Al-Aqsa dengan saya. Duit boleh cari ibu, tapi pengalaman pergi ke Al-Aqsa, Masya Allah.
Nak buka soalan ni. Okey, kita buka satu soalan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Oh, lah Syian. Okey. Baik. Nak jawab yang pertama ke kedua dulu? Pertama. Yang tak ada suami. Okey. Yang pertama, ibu-ibu, masing-masing ada takdir dia sendiri. Masing-masing ada takdir. Masing-masing ada takdir. Yang kita perlu berdamai dengan takdir. Dan yang paling penting, takdir tu tak ikut kehendak hati kita. Takdir ni tak ikut kehendak hati. Kehendak hati, kalau boleh, apa? Macam mana lagu Nordin Ahmad tu? Hendak mati. Macam mana? Alah, tolong sikit. Di hujung kuku, tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara masa. Nampak? Esok jangan rindu-rinduan, anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tak mahu berpisah, bagaikan rambut bersimpul mati. Hajat hati tak mahu berpisah bagaikan rambut tersimpul mati. Tapi masalahnya takdir tidak ikut kehendak hati. Okay? So, orang yang tak ada suami, yang pertama berdamailah dengan takdir. Yang kedua kelebihannya, ada kelebihan. Beribadahlah semahumu tanpa sebarang syarat. Yang ada suami, dia ada syarat. Nak puasa sunat, kena minta izin. Yang selalu tu dia inform, abang makan luar tau, kita puasa. Awak puasa hari ni, abang baru nak ajak awak pergi makan. Saya puasa. Nah, tak cakap pun. Dia bukan cakap, dia tak minta izin pun. Berdosa, ibu-ibu. Berdosa, ibu-ibu. Kenapa? Kenapa kena minta izin puasa? Kenapa kita kena minta izin? Dia puasa tak payah minta izin kita pun. Kenapa kita puasa kena minta izin? Ini kena macam tak adil, macam tak adil. Ibu tahu ke? Mungkin tengah hari tu dia pergi berjabat. Sekali ada orang datang dengan skirt pendeknya. Tiba-tiba datang rasa ingin. Kata Nabi SAW, apabila kamu keluar dan nampak perempuan cantik, pulanglah dan cari isterimu. Sesungguhnya isterimu dengan dia sama sahaja. Dan dia mengambil hadis ini. Keluar sekali nampak orang lain cantik. Dia balik. Balik-balik. Yang, abang ada hajat. Oh sorry bang, saya puasa. Puasa you sunat. Ajakannya wajib. Okay? Ibu nampak kenapa puasa sunat kena minta izin? Faham? Dan jangan memberi syarat. Kerana keinginan suami adalah on demand. Bukan on you. Okay, ibu? Faham tak? Faham tak? Tanpa syarat. Abang apalah kau nak apa? Dah siang buta. Tanpa syarat. Siang ke malam ke? Nak jadi solehah tak solehah? Kecuali mereka yang ada masalah-masalah terpencil. Didera suami, dipukul suami, dizalimi suami. Ini masalah-masalah terpencil yang tidak perlu taat. Bukan saya kata kalau ibu-ibu dizalimi, ibu-ibu kena taat. Lah. Okay? Okay. Itu yang ada suami. Yang tak ada suami ni, you boleh puasa ikut suka hati, tak payah minta izin orang. You boleh nak khidmat pada ibu, tak payah minta izin suami. You boleh nak pergi sedekah, boleh nak pergi tolong orang pergi banjir 3-4 hari duduk atas air, tak ada masalah. Okay? Itu kelebihannya. Namun, ada dalam kurungan. Namun, tidak boleh sesekali orang single meletakkan martabat bahawa single lebih mulia daripada berkahwin. Walaupun you suka single.
dalam hati tetap perlu memertabatkan bahawa hidup berkeluarga adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diangkat darjatnya. Okey? Itu yang pertama. Okey? So beribadahlah semahumu. Tak apa, tambah doa lagi, doa musalamah. Ya Allah, berilah aku pahala di atas musibah ini dan kau gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin lepas ni kau nak pinang. Contoh, kan? Okey. Soalan kedua. Apakah kelebihan dan juga fadilat Masjidil Aqsa? Kalau solat di Masjid Nabawi, sekali solat subuh bagaikan solat subuh 1000 kali. Sekali solat di Masjidil Haram, solat subuh di Masjidil Haram bagaikan solat 100,000 kali. Sekali solat di Masjidil Aqsa bagaikan solat 500 kali. Nanti dekat syurga, ini contoh saja, ibu tidak ada di dalam hadis. Saya nak bagi faham. Kita diterima masuk syurga kerana solat kita yang diterima oleh Allah. Sebanyak 500 solat. Subuh, contoh. Solat sampai 500 kali? Aku rasa tak sampai ni aku solat subuh sampai 500 kali. Ni contoh. Oh, rupa-rupanya aku pernah pergi Al-Aqsa dan subuh itu aku salat bagaikan akulah. Inilah solat yang terakhirku. Rupanya mati lepas tu. InsyaAllah. Mana tahu mati ke Al-Aqsa? Wah, mati tempat syahid. Saya kau pergi Aqsa, kalau sampai ajal sana, jangan fikir nak bungkui jenazah awak balik. Jangan. Biar di sana. Wasiat dah siap-siap. Ni kalau pergi tak balik tahu. Macam tu juga siapa pergi umrah, pergi haji. Doakan saya pergi dan balik selamat. Dia sibuk tu nak balik kan. Balik bawa jubah yang dia boli untuk anak untuk menantu Okay. Niat pergi umrah tu, mungkin ini umrah terakhirku. Mungkin aku simpan di sana. Masya Allah. Baqi'. Ataupun di Ma'la bersama dengan Siti Khadijah. Ya Allah. Barang siapa mati kat sana dibangkitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang dibangkitkan. Masya Allah. Okey, itu di antara kelebihan Masjidil Aqsa. Satu ibadah dikira 500 pahala. Dan sudah tentu kebanyakan para nabi ada di sana. Jasad para nabi ada kat sana. Dan kelebihan lain, doanya insya-Allah makbul. Dan kelebihan lain, kita dapat ziarah-ziarah masjid yang sangat barakah. Memijak bumi Palestin saja sudah menempa barakah. Pijak tanah Al-Aqsa, barakah. Palestin itu dipenuhi dengan zaitun, ibu-ibu. Pokok zaitun yang barakah. Zaitun pun barakah. Dahlah zaitun barakah, berada di dalam Masjidil Aqsa yang barakah, berada di tanah Al-Aqsa yang barakah. Berapa kali barakah menimpa kita? InsyaAllah. Okey. Saya rasa saya dah jawab soalan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua insyaAllah. Dah. Okey, untuk itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ampunkan saya, maaf salah silap saya. Anda ada salah cakap.